Hari ini kita buat satu tajuk yang agak susah sikit. Maknanya saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, kepada Datuk Ratin, apa yang kita nak dapat di akhir kuliah. Nanti mungkin kuliah yang ke-60, 50 sekarang. Jadi kan saya kata kaedah ni hura-hara. Jadi tuan-tuan dan puan dengar sajalah hidangan yang kita berikan. Okey. Sebagaimana yang saya maklum dulu, tuan-tuan, antara matlamat kita belajar ni adalah untuk memahami Al-Quran, mampu mengeluarkan hukum hakam dari Al-Quran, mampu membezakan mana ayat larang, mana ayat suruh. Ya, oleh sebab itu, untuk itu kita kena faham dalam perkataan Al-Quran itu ada perkataan mabni, ada perkataan mu'rab, ada perkataan marfu', ada mansub, ada majzum, ada majrur. Kalau tak faham itu, kita tak mungkin dapat mengeluarkan ayat hukum dan ayat suruhan. Ya, boleh tu? Dan saya juga beritahu perkataan mabni hampir 95% dalam Quran dia duk mengepung isim. Dia kepung dia duduk tak belakang, depan saja. Depan isim duduk. Ya. Ini isim, dia duduk sini. Dia duduk sini. Bila ada dia ada 8 jenis, ada 8 jenis haraf. Boleh faham ni? Ada 8 jenis haraf. Kalau haraf jenis ni dia duduk sebelum isim jadi ini. Kalau haraf jenis ni duduk depan isim jadi benda lain. Ya, sebagai contoh. Jadi ada 8 jenis haraf tu, bila dia duduk depan isim dia jadi lain-lain. Nampak tak? Jadi hari ni kita nak demonstrate apa benda yang sebenarnya tuan-tuan dapat melalui satu ayat dalam Al-Quran, dan kita ambil satu tajuk dalam Al-Quran, sebab Al-Quran ni dia bertajuk. Tajuknya Allah Ta'ala larang kita bakhil. Itu satu tajuk yang besar, popular dalam Al-Quran. Larang kita supaya terlalu, orang kata dalam paling mudah sekali, susah nak mengeluarkan duit untuk kebajikan orang lain. Jadi saya beri satu ayat hari ini, tuan-tuan dan puan cuba analisa bersama dengan saya. Okey, ni dia. Ini tajuk ayat larang bersifat bakhil, dan apa hukumnya orang yang terlampau berkira ni, apa hukumnya. Ada banyak ayat yang turun, dan saya pilih salah satu ayat yang mudah kita faham. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita jumpa ayat, kita tahu yang pertama sekali tajuk apa ayat tu. Jadi nombor 1, tuan-tuan, tajuk ayat ni adalah larang kita kikir. Larang kita kikir. Tulis nombor 1, larang kikir. Tajuk dia. Jadi insya-Allah ada 1000 ayat larangan dalam Quran, ini salah satu. Jadi ada 999 lagi. Ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh faham. Okey. Yang pertama, cuba terjemahkan ayat tu tanpa melihat yang bawah tu. Okey. Kita terjemahkan ni tanpa melihat yang bawah tu. Waw tu mana apa waw? Dan waw tu haraf tau. Dia haraf tu. Dan dia baris atas kan. Kalau kita kata baris atas, kita kena tahu dia haraf apa. Dia haraf ataf. Haraf ataf. Haraf ataf mana ada nombor 6 ke nombor 7 dalam senarai 1 hingga 8 tu. Ya. Kena buka ya. Dan dia tetap berbaris atas. Betul tak? Okey. Ya, tak apa, tengok kemudian. Wa anfiku. Ya. Yang kelima, haraf ataf. Dia ada berapa badik tu? Adik-beradik dia 8 ke 9? 9. 8. Okey. Jadi itu haraf ataf duduk sebelum fi'il. Kita cuba sama-sama terjemah. Wa anfiku tu kalau tak tahu pun tak apa. Dia punya root nafkah, makna beri nafkah lah. Ya tak? Kita pakai kan? Berilah nafkah. Maksudnya beri belanja. Itu fi'il amar. Berilah belanja. Belanjalah. Itu kita boleh ubahkan begitu. Fi pada sabil
Jalan. Jangan kata perang sapi pula. Jalan Allah. Belanjalah di jalan Allah. Waw dan la, jangan. Okey. Tulku tu kita campakkan. Jangan kita binasakan. Biaidikum bi dengan bi haraf apa? Haraf ja. Haraf ja satu huruf. Baris bawah ada 19 beradik. Itu kena ingat tu. Haraf ja ni Datuk nombor apa? Nombor 3 ke nombor 4? Nombor 3. Kita nak kena ingat macam tu tuan-tuan. Jadual apa tu kena ada selalu. Kit tu kena ada selalu. Okey? Kit dia. Ila biaidikum tu maknanya dengan dua tangan kamu. Jangan kamu campakkan dengan dua tangan kamu ila tahlukah. Kalau campak tu maknanya bukan baiklah. Jangan kamu campakkan kedua tangan kamu, hasil tangan kamu kepada kebinasaan. At-tahlukah tu kebinasaan. Tuan-tuan apa dah? At-tahlukah tu isim kerana dia ada alif lam. Okey, kita tengok tu. Wa ahsinu. Wa ahsinu tu daripada Hasan. Mana Hasan? Baik. Kalau dia kata alif depan tu buat baiklah. Dia perintah kata buat baiklah. Buat baiklah. Innallah yuhibbu al-muhsinin. Kita tuan-tuan, kita dah terjemahkan. Maksudnya ayat ini ayat larang. Apa hikmat Allah Taala larang kita supaya tidak kedekut, tidak bakhil? Kerana dia kata wa anfiqu fi sabilillah. Perintah wajib kita berbelanja sebahagian daripada apa yang kita ada untuk jalan Allah. Kerana hak wang yang kita ada tu adalah sebahagiannya bukan hak kita. Jadi kalau kita makan semua, maksudnya kita makan hak orang. Macam mana pun kita susah, kita mesti ingat sedikit hak orang lain patut kita berikan, kecuali kita langsung tak ada. Berikan sikit. Kerana Allah kata, jangan kamu tak memberi. Dengan sebab kamu tak memberi, sebenarnya kamu telah mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan kamu. Sama ada di dunia atau di akhirat. Dalam tafsir, apa dia binasa? Binasa tu mungkin akan mengorbankan keluarga kita, harta kita jadi miskin, bankrupt, kita jadi dalam perniagaan jadi jatuh bankrupt, ya, ataupun kita tidak dapat lagi kesenangan daripada Allah selanjutnya disebabkan kita tidak berbelanja semula. Itulah maksudnya kebinasaan. Kalau kita lihat hari ini ramai orang naik turun tak naik. Ya, sebab masa dia naik dia lupa Tuhan. Dia tak sembahyang, dia tak berzikir, dia tak apa. Akhirnya bila dia turun, barulah dia nak kenal Allah. Sebenarnya dalam kitab tafsir dia mengatakan dia turun tu bukan Allah Ta'ala hina dia, tapi Allah Ta'ala perlukan dia berzikir, menyebut-nyebut nama Allah supaya dia ingat. Wa ahsinu. Waw tu wa'taf. Waw tu adalah continuation daripada sebelum tu. Wa ahsinu. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya perbaikilah perniagaan kita, perbaikilah usaha kita, perbaikilah kerja-kerja kita supaya bertambah baik. Bila dia bertambah baik, maka Allah akan bertambah sayang kepada kita dan memberi kepada kita sekira-kira kita tidak mampu untuk menilaikan. Sebab itu Tuhan kata, Innallah, sesungguhnya Allah sukakan orang-orang yang sentiasa muhasabah, sentiasa melihat kehidupan dia, sentiasa memperbaiki supaya apa yang dia dapat itu halalan tayyiban. Itu maksud al-muhsinin. Okey, itu terjemahan. Soalan satu, tuan-tuan puan, soalan satu tadi kita terjemah. Okey, dengan tajuk ayat. Okey, soalan satu tajuk ayat, termasuk tajuk ayat, terjemah. Kemudian dalam soalan satu ni ada 3 perkara. Satu, kita menyatakan tajuk. Ya, dalam soalan satu kita menyatakan tajuk. Yang kedua, kita menyatakan terjemah. Okey.
Yang ketiga, kita menyatakan di mana kata nama di dalam ayat ini. Tuan-tuan. Yang pertama, dalam soalan pertama ada 3 perkara. A, senang je. A, kita menyatakan jenis ayat. Boleh? Jenis ayat, ayat larang. Yang kedua, kita terjemahkan ayat. Kita tak mungkin boleh tafsir tanpa terjemah ayat. Dan yang ketiga, C, kita menyatakan di mana kata nama di dalam ayat ini. Boleh? A, B sudah? C belum? C bersama. Tonton. Cuba nyatakan kata nama dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini kata isim adalah sabil. Betul? Sabili. Lepas tu Allahi. Lepas tu ID, BID. Lepas tu kom. Lepas tu at-tahlukah. Lepas tu Allah. Lepas tu al-muhsinin. Okey? Dapat semua? Akan datang ni perempuan kena beri. Datang kat whiteboard tulis seorang-seorang. Sudah. Okey. Kata nama pertama, kita nak concentrate on kata nama. Kata nama pertama, isim pertama sabil. Yang kedua Allah. Yang tiga ID. ID tu 2 tangan. Yang keempat kom. Yang kelima at-tahlukah. Okey semua? At-tahlukah, kebinasaan. Dan yang akhir sekali, yang keenam Allah. Innallaha. Yang ketujuh al-muhsinin. Okey. Seseorang ahli tafsir, dia akan menyatakan perkara pertama tadi ABC dulu sebelum dia menerangkan tafsir panjang lebar. Jadi tidak ada masalah kan untuk menjawab soalan pertama kan? Okey. Kita lihat soalan kedua. Soalan kedua, tuan-tuan tengok isim sabili. Nampak tak sabili? Apa perkataan yang menghimpit sabili sebelum tu? Fi, yes, fi. Okey, sebab itu sabil jadi li, betul tak? Okey, nampak tu? Jadi sabil dihimpit oleh fi, haraf jar. Bila dihimpit oleh fi, haraf jar, maka sabili tu jadi jar majrur. Boleh tak? B21. Boleh? Okey? Tuan-tuan, okey, tengok dia. Dalam soalan kedua tu tadi tengok. Soalan kedua kita tengok siapa yang menghimpit isim-isim ni. Tuan-tuan jangan risau. Yang menghimpit isim tak risau. Ada fa'il, ada isim, sama-sama isim. Lepas tu ada haraf. Haraf yang menghimpit isim 8 saja. Jenis. Susah tak? Okey. Ini nampak raya 38 dah habis ni. Mudah ni. Yang penting sekali kita kenal isim. Antara isim tu ada alif lam ataupun ada tanwin. Ataupun dia bercampur dengan haraf jar. Isim betul kan? Ataupun dia baris bawah, sebelum tu isim. Sebagai contohnya Allah baris bawah kan? Sebelum Allah tu isim. Jadi banyak peluang kita nak mengenali isim sebenarnya dalam Quran. Tuhan bagi banyak peluang, mudah. Okey. Tuan-tuan tengok. Allahi isim kan? Baris apa isim? Baris bawah. Ingat tak? Petua saya bagi dulu. Kalau isim baris bawah, sebelum tu mesti isim. Betul tak? Jadi bila Allah dihimpit oleh isim, maka dia jadi mudhafun ilaihi. Ingat tak? B22. Ingat tak? Tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan?
Jadi sambil dihimpit oleh fi haraf jar, jadinya jar majrur. Allah dihimpit oleh isim. Isim sama isim jadi mudhafun ilahi. Boleh tak? Jadi kedua-dua tu B21 dan 22. Okey, setakat ni boleh? Rasa senang tak? Oh, perempuan ni dia macam tu, senang tak senang pun dia tak confident. Orang lelaki je nampak. Orang lelaki confident kan mai? Tanya memang jawab dia. Okey, boleh? Sebab itulah Tuhan kata senang. Tapi nak boleh ke baca ni, tuan-tuan dah berapa lama dah hari ni yang ke-33 dah? 34? 36 dah. 14 lagi nak kena berhenti dapat ijazah. Okey. Tuan-tuan. Aidikum tu makna dua tangan kamu. Kalau kita tak tahu ID tu isim, kita tahu B tu huruf jar, betul tak? Jadi ID dihimpit oleh B. Jadi bila dihimpit oleh B, ID tu majrur. Boleh? Dan tanda majrur dia bukan kasrah tetapi ya. Sebab dia musanna. Dua tangan kamu. Okey, boleh setakat ni boleh? Okey. Okey. Kalau nak salin-salin lah. Nak salin-salin lah. Kalau tak boleh jawab pun mungkin terlupa. Terlupa yang saya bagi lepas-lepas. Lupa tak apa kan saya kata. Ya? Tuan Haji? Dalam dia punya? Biaidikum dia kata, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Ya, nama ni ini terjemahan dia, terjemahan understanding. Ya? Aidikum tu makna diri kita, termasuk tangan. Tapi maksud literal meaning dia tangan. Yadun, ID tangan. Okey. Tuan-tuan, satu lagi isim kita jumpa kum. Ingat lagi tak kum? Duduk pada ID kum tu kan? Okey. Itu isim. Jangan lupa tuan lagi, itu isim. Bila isim dengan isim, maka kita sama juga dengan fisabilillah. Bila isim dengan isim kedua kum tu dia jadi mudhafun ilaihi. Tetapi kita tak nampak pada bawah. Sebab dia tetap. Kum tu tetap kan? Ingat lagi tak? Kum tu mabni. ID tu berubah. Dan tanda berubah dia majrur dengan baris bawah. Okey. Tuan-tuan, ini first ayat. Macam mana kalau kita buat 50 ayat lagi? Tuan-tuan mahir, fasih nanti. Ini baru ayat pertama, baru saya cuba. Ini orang kata testing baru ni. Ya? Baru keluar perut ibu 2 hari dah ajak berjalan dah. Ajak pergi pasar. Ini macam itulah dia. Okey. Jadi kum tu kita kata duduk tempat baris bawah sebab dia jadi mudhafun ilaihi. Tangan siapa? Tangan kamu. Siapa pemilik tangan? Kamu. Kamulah yang jadi mudhafun ilaih. Tangan itu mudhaf. Jadi ID tu dipanggil mudhaf, dipanggil majrur. Boleh? Dan kum mudhafun ilaih. Okey? Kalau nanti kejap lagi kita buka buku hijau, nak tengok betul tak betul? Okey. Sama ada kita betul, buku hijau tak betul. Okey. Okey. Satu lagi perkataan isim tuan-tuan, at-tahlukah. Ya, at-tahlukah. Ya. Ni para penonton YouTube sila buka surah Al-Baqarah ayat 195, ya. At-tahlukah tu isim dihimpit oleh ila. Ila tu haraf jar. Adik-beradik 19. Ya, ada baris depan, ada baris mati, ada baris atas, ada baris bawah. Tapi baris mati yang ramai 12. Kena sakap begitu selalu. Nanti tidak kita lupa adik-beradik haraf jar. Okey? Okey? Okey. Lepas tu at-tahlukah tu isim baris bawah. Dihimpit oleh haraf jar. Kalau begitu nama dia majrur. Boleh tak? Cuba sebut jar majrur. Jar majrur. Okey. Jar majrur.
Wa ahsinu tu Tuan Haji fi'il. Fi'il. Wa anfiqu tu fi'il. Jangan kita kasar fi'il lagi. Ya? Jangan kita kasar siapa yang menghimpit isim sekali. Jadi dalam ayat ini isim dihimpit oleh haraf jar. Isim dihimpit oleh sama-sama isim. Isim dihimpit oleh haraf jar lagi. Aidikum oleh sama-sama isim. Lepas tu ila tahlukah dihimpit oleh haraf jar. Okey? Dan ada nama dia. Dan satu lagi Allah. Allah tu bagi apa? Bagi atas. Dia dihimpit oleh haraf nasab. Haraf nasab penekanan. Haraf nasab taukid. Taukid tu artinya tekan. Ya, tekan tu maknanya sesungguhnya Allah itu. Bila ditekan, maksudnya Allah kena bagi atas. Jadi Allah berbaris atas kerana dihimpit oleh haraf yang membaris ataskan isim. Haraf nasab. Ada berapa banyak haraf nasab, Datuk? 6. 4 saja. 4. Yang kepala dia an kan? Kepala dia inna. Inna anna ya, tuan. Jadi haraf nasab ni haraf yang berapa? Nombor berapa, Datuk? 5 6. Nombor 2. Nombor 2. Tuan-tuan kena ingat dalam fikiran kita. Jadual haraf nasab tu, jadual haraf yang 8 tu, ingat. Mula dengan jazam, nasab, nasah, sampai ke jar, sampai ke ataf, sampai ke istisna. Ingat tu. Itulah sifir besar. Okey. Jadi dalam ayat ini semua isim dihimpit oleh haraf. Betul tak? Betul tak? Jadi semua isim dihimpit oleh haraf, malah semua haraf, banyakkan haraf jar, kecuali satu dihimpit oleh isim, iaitu Allah, dan satu lagi dihimpit oleh isim seperti kum. Kum itu dihimpit oleh isim. Bila isim dihimpit oleh isim, maka dia jadi mudhafun ilaihi, B22. Okey? Bila dihimpit oleh haraf jar, ikut haraf tu. Kalau haraf jar, dia kena baris bawah. Bila dihimpit oleh haraf nasab, isim tu kena nasab, baris atas, iaitu inna. Okey? Kita tak jumpa dalam ayat ini isim dihimpit oleh fi'il. Belum jumpa lagi. Okey? Okey, soalan ketiga tuan-tuan dan puan, kita mengeluarkan hukum. Setelah kita terjemah, kita keluarkan apa tu alat-alat yang haraf-haraf yang menghimpit isim tadi, kita pun mula mengeluarkan hukum. Okey. Nombor 3, hukum. Okey. Mengeluarkan hukum. Okey. Okey. Ini kita belum belajar lagi fi'il. Okey. Yang pertama, tulis 3A, A. Hukum dia pada ayat ini wajib berbelanja apa yang kita perolehi dari Allah, ya. Dalam kurungan tuan-tuan tulis wa anfiku. Itu pada perkataan wa anfiku. Anfiku tu makna wajib, perintah wajib berbelanja. Wa anfiku. Jadi A, 3A, wajib berbelanja semula apa yang kita ada, ya, kepada orang lain. Dalam kurungan keyword dia anfiku. Tulis anfiku. Anfiku tu maknanya belanjalah kamu. Wajib berbelanja. Bukan sunat-sunat. Bukan harus, tapi wajib kalau kita ada. Okey. Okay. Itu nombor 1. Jadi kata kunci untuk berbelanja adalah pada ayat wa anfiku. Ya. Maknanya fi'il amar. Bila fi'il amar, wajib berbelanja. Kerana dalam tafsir dia mengatakan harta yang kita dapat itu sebenarnya milik Allah. Kita hanya dipinjamkan untuk kita kendalikan saja. Milik Allah. Allah boleh ambil pada bila-bila masa saja. Oleh sebab itulah bila kita dapat sesuatu hadiah, pemberian dan sebagainya, kita ingat, ya, dalam jumlah yang kita dapat itu ada hak orang lain yang kita kena asingkan dulu, kita kena keluarkan dulu. Paling-paling tidaknya hak itu ibu bapa kita punya.
anak kita punya, jiran kita punya, ataupun masjid punya, surau punya, ya. Yang hari ni kebanyakannya TNB punya, ya tak? Cukai tanah punya, road tax punya. Itu tak dapat elakkan, wajib kita kena tunaikan, itu hak perbelanjaan kita. Tapi yang dimasukkan di sini fi sabilillah, di jalan Allah, untuk anak yatim, ya. Bukan apa tu, anak cik yatim. Okey. Yang kedua tuan-tuan, hukum yang kedua, 3B. Ini kita mengeluarkan hukum tu. Jadi hukum pertama wajib berbelanja ada pada ayat wa anfiqu, iaitu fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il perintah. Okey, amar. Anfiq, belanjalah, bukan sikit-sikit tu. Kemudian hukum yang kedua, kita dilarang mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Setiap orang tidak boleh membinasakan diri dengan sebab gagal berbelanja semula. Keyword dia wala tulku. Kita dilarang tidak berbelanja sebahagian daripada yang kita dapat. Dilarang kita dilarang, ya, maksudnya kita dilarang untuk tidak berbelanja sebahagian wang tadi, ya, yang boleh membawakan kita kepada kebinasaan. Maksudnya kalau tak berbelanja, binasa. Jadi Tuhan kata, jangan kita campakkan diri kita kepada kebinasaan akibat daripada bakhil kita, kedekut kita. Jadi ayat ini duduk pada kalimah wala tulku. Ingat tuan-tuan, la dengan ta, larang. Anfiku tadi tak ada la, fi'il amar, suruh. La dengan ta, larang. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Bagaimana cara campakkan? Dengan menyembunyikan keuntungan, ya, harta benda yang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang nak dapat 1,000, nak kumpul 1,000 tu 3-4 tahun tak dapat. Ada orang 30-40 ribu tu sekali mata je sampai, betul tak? Banyak orang macam tu, sekali mata je sampai, ya. Okey tuan-tuan, lepas tu hukum yang ketiga. Dalam ayat ini sudah ada 3 hukum. Hukum yang ketiga, Tuhan perintahkan kita supaya memperelotkan sumber pendapatan kita senantiasa. Sama ada kalau sebelum ni kita sikit pendapatan dia, cari banyak lagi. Sebelum ni nampak kurang bersih, cari yang lebih bersih lagi. Duduknya pada kata kunci wa ahsinu. Ada ahsinu? Ya. Ahsinu. Maknanya ahsinu tu maknanya kita diwajibkan memperbaiki status kerja kita. Kalau kerja kita melibatkan benda yang syubhah banyak, kita kena tukarkan. Ya. Cari kerja baru. Nabi kata kerja yang paling mudah sekali jual kayu api. Ya. Di mana kita tidak perlu minta pada orang lain. Ya, pergi masuk hutan, potong kayu api, jual kayu api, lepas tu dapat duit, sangat bersih pendapatannya. Itu satu contoh yang Nabi buat. Tapi hari ni orang tak jual kayu api dah, orang jual gas. Okey. Okey. Yang pertama, perintah berbelanja. Yang kedua, melarang kita membinasakan harta kita dengan sebab kita gagal berbelanja. Okey. Yang ketiga, kita kena memperbaiki apa yang kita ada supaya jadi lebih berkat, lebih baik. Okey. Yang keempat, ini bukan perintah. Yang keempat itu, selalunya Tuhan tutup ayat ini dengan mengatakan bahawasanya dia akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang sentiasa menjaga kebajikan kerja dia. Sebab itu dia kata sesungguhnya Allah menyayangi orang yang senantiasa mencari kebaikan, mencari kemurniaan, mencari kehalalan dalam sumber pendapatan mereka. Jadi kita adalah orang yang disayangi oleh Allah kalau kita berada
melakukan 3 perkara yang di atas tadi. Yang pertama suruh, yang kedua larang, yang ketiga suruh balik. Suruh, larang, suruh. Kata kunci pertama anfiku, kata kunci kedua wala tulku dan kata kunci ketiga wa ahsinu. Okey. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar tafsir, beginilah caranya. Ayat ini ada beberapa suruhan. Yang pertama, anfiku, disuruh kita belanja. Yang kedua, disuruh kita baiki pendapatan kita. Dan ayat ini ada satu larang, iaitu wala tulku. Dia larang kita campakkan kebinasaan dengan sebab kita gagal berbelanja. Okey. Jadi dalam ayat ini ada beberapa huruf jar digunakan. Satu fi pada fi sabili, satu bi pada aidikum, dan satu lagi ila pada at-tahlukah. Ya, dan ayat ini Allah Taala tutupkan dengan kasih sayangnya kepada kita yang senantiasa menjaga sumber pendapatan kita supaya sentiasa bertambah baik dan bersih dengan katanya innallaha yuhibbul muhsinin. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, itulah dia satu bentuk tafsir. Bila dah keluar ayat semua, dah keluar hukum, dah keluar kata kunci, maka bersyarahlah ahli tafsir tadi sampai naik matahari lepas subuh kan, dalam setengah jam boleh syarah. Tapi orang yang mendengarnya, intipati dia itulah dia. Okay? Seterusnya, bila kita sudah keluarkan kata kunci, setengah-setengah ahli tafsir yang detail, dia mengeluarkan wazan. Ingat lagi tak wazan? Pattern. Fa'il ada 3 wazan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala ada 3 bab. Fa'ula, u'ai. Ingat tak? Fa'ila, u'ai, ai. Fa'ula, u'ai, ai. Gitu. Wazan. Jadi kalau dah wazan tu tuan-tuan, detail sangat. Sangat detail. Tuan-tuan belajar ni detail sungguh-sungguh. Sebab saya ambil petua prinsip, kita kena ajar sehabis-habis teh kepada orang-orang yang depan kita. Jangan kita sembunyikan ilmu Allah, berdosa. Berdosa. Jadi detail. Jadi kita tengok perkataan fi'il. Anfiku. Anfiku, ruk dia nafkah. Ada tak? Nafkah, pattern 1. Fi'il mudhari' dia yang fiku. Nafkah yang fiku, fa'ala yafilu. Pattern 1, bab 2. Tak apa, lupa tak apa. Yang pentingnya benda tu ada ilmunya. Okey? Pattern 1, bab 2. Wala tulku laqiya yalqa. Dia punya pattern dia, fa'ila yaf'alu. Okey, fa'ila yaf'alu, pattern 2, bab 4. Okey? Tuan-tuan salin je. Lepas tu wa ahsinu. Ahsinu, ruk dia hasuna. Hasuna, pattern 3, fa'ula. Yahsunu, bab 6. Okey, boleh? Itu pattern. Tuan-tuan tak ingat tak apa. Saya kata tak ingat tak apa. Yang penting tuan-tuan tahu, dia ada pattern. Perbuatan ada pattern. Ya, pattern bahasa Arab tu penting. Jadi, wa anfiku tu digunakan pattern 1, bab 2 untuk menerangkan bahawasanya wajib kita berbelanja jika kita dapat, walaupun sedikit, kepada orang lain. Kerana dalam ayat lain Tuhan kata, apa yang kita belanja RM1, kita akan dapat ganti RM700. Ganda. 700 kali ganda. Iaitu dalam ayat dia kata, ayat sebelum tu dia kata apa ni? Alladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah. Orang yang belanja pada jalan Allah kamasali habbatin, seperti sebiji. Ambatat sab'a, tumbuh 7 biji. 7 biji. Dan setiap tumbuh 7 cabang. Sebiji tumbuh 7 cabang. Dan setiap cabang ada 10 biji. Maknanya banyak tak? Tuan-tuan, yang keempat, laqiya yalqa, fa'ila yaf'alu. Pattern fa'ila.
Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu pattern 1 bab 3. Ya. Kan UAI. Tuan-tuan lah, bila saya latih suruh sebut UAI, dia diam. Sekarang ni bila nak guna dah lupa. Tuan-tuan sabar je lah. Saya kata sabar-sabarlah kan. Sabar. Ya. Hasuna fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. 3 pattern 3 bab 6. Yes. Tuan-tuan ingat pattern? Ingat pattern? Tahu tak pattern? Lupa tak apa. Tahu tak pattern? Ya, cukup. Saya tak nak tanya banyak. Ada 3 pattern. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ila ada 2 pattern. Ada 3 pattern. Fa'ula, fa'ala, fa'ila. Kemudian fa'ila ada 2 pattern. A dengan I. Kemudian fa'ula ada satu pattern, ada satu O dengan U. Jadi A, I, U, A, I, U. Boleh? Mana ada orang belajar sebut A, I, U, A, I, U. Dia punya wazan dia A, I, U. Dia punya bab dia A, I, U, A, I, U. Senang tak? Ya Allah, senangnya. Suka. Balik nanti bila suami buka pintu, jangan kata Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. A-i-u, a-i-u. Dia kata, ini belajar ilmu salah ni. Dia akan jumpa saya. Kenapa ustaz? Isteri saya balik a-i-u. Itulah, datanglah belajar. Itu suara dari syurga. Boleh? Jadi matlamat kita ni tuan-tuan, inilah dia. Mana saya beri awal-awal lagi supaya tuan-tuan tahu. Jadi bila kita dah tahu apa yang kita nak dapat, kita akan belajar secara detail, mendalam, in between tu. Ya? Okey, tuan-tuan. Soalan kelima, yes. Pengajaran. Soalan kelima kita nyatakan pengajaran. Ya? 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 pengajaran. Memanglah, apa juga kita buka belajar tentang ayat Quran, kita mesti keluarkan pengajaran dia. Ataupun dia kata intisari ayat, pengajaran. Okey, pengajaran yang pertama, perintah berbelanja. Berbelanja semula ni satu perintah, bukan main-main. Satu perintah. Macam juga kita diperintah untuk mengerjakan solat. Tuan-tuan dan puan, ya, beri kepada jiran-jiran tetangga tu. Masak gulai, beri kepada jiran. Ya, jangan makan seorang-seorang. Itu perintah. Ya, kalau saya dekat dengan orang Taman Melawati ni tak boleh makan. Perintah. Ya, kalau ada ustaz-ustaz orang alim, imam sebelah tu, beri kepada dia, dia imam. Orang hebat, betul tak? Ini makan seorang-seorang je. Jangan. Terutama sekali kalau kita buat kari gulai baru. Pernah dengar tak? Pernah tak pergi sama orang bau kari kuat benar? Lalu ikut depan pintu bau kari. Kena-kena dia tu memang jenis makan kari hari-hari. Kari. Bila bau tu kena bagi. Kena bagi. Tuan-tuan, jangan marah. Itu pengajaran. Kena bagi. Okey tuan-tuan? Ni, sabar dah ya. Okey. A, perintah berbelanja. B, dilarang kita kedekut. Larang kita bakhil kerana ianya membawa binasa diri. Yang ketiga, perintah kita supaya memperbaiki kehidupan kerana dengan itu rezeki bertambah berkat. Okey? Okey, itu dia larangan. Okey? Perintah dan larangan. Yang kelima, yang ini jarang disentuh oleh ahli-ahli tafsir. Tapi bila kita belajar tafsir, dia akan beritahu yang kelima, yang final ini. Yang kelima, apa tindakan? Dia bukan apa tu fact kelima. Tadi 4 kan? 4. 4C, 5. Soalan 5. Tajuk nombor 4 tadi, A, perintah supaya berbelanja. Lepas tu B, dilarang supaya kita tidak belanja.
C, disuruh kita memperbaiki kehidupan supaya rezeki halal. Lepas tu yang kelima lah. 4A, 4B, 4C. Lepas tu 5 pula tajuk nombor 5. Soalan 5. Itu tak faham lah. Soalan 5, yang akhir, yang kelima. Okey, ingat 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang keempat tadi ada 3 kan? Kelima. Yang kelima. Yang kelima, apa tindakan selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan selepas ini? Masa ini, sekarang ini. Jadi adakah kita nak dengar saja? Adakah kita nak dengar saja? Ayat ini begitu saja berjalan. Tindakan dia yang pertama, A, nombor 5, A. Cuba latih diri kita berbelanja. Ya? Latih diri kita berbelanja. Tindakan, orang kata action plan. Itu pun tak faham. Macam mana nak faham nahu surah lagi? Ya? Itu belanja untuk diri kita. Sedekah. Anfiqu tu dia kata berbelanja semula, sedekah. Beri sedekah. Ingat, sedekah wajib kepada anak isteri, wajib bagi suami. Kemudian sedekah-sedekah kita kepada jalan tetangga itu yang patut kita beri juga. Ya, kalau kita ada kemampuan. Ya, okey. Termasuk dah tu. Maksud dia zakat lah Datuk. Zakat lah tu. Belanja tu mana zakat lah. Ada orang dah zakat dah lebih, ada lebih lagi, beri lagi. Okey. Jadi A tadi, latih kita berbelanja. B, senantiasa berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Senantiasa berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dan C berasaskan kepada ayat innallaha yuhibbul muhsinin tu, C memohon doa kepada Allah supaya kita dijadikan di kalangan orang-orang yang sentiasa muhasabah, sentiasa melakukan kebaikan. Okey. Jadi apa kita nak buat selepas ni? Nombor 5 tu. Balik nanti masak tetap bagi kat jadan dulu satu. Okey, okey. Ada lagi tak daging korban kat rumah? Ini dah hari tasrik yang keberapa dah? Yang ke-6 dah. Yang ke-7 dah. Tak boleh simpan dah daging korban tu. Kena masak-masakkan, hantar kat surau, hantar kat masjid. Okey. Okey. Sebab orang putih pun dia ada istilah dia, the more you spend, the more you get. What you spend, actually you spend to yourself. Remember that. Ya, dia macam teori boomerang tu. Kita lontar boomerang tu, boomerang tak lari, dia akan mari balik ke kita. Ya, the more you give, the more you get. Ya, jadi tuan-tuan, benda ni yang paling orang takut untuk nak berbelanja. Jadi sebab keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada siapa boleh sangka. Okey. Sekarang ni setelah kita berehat, okey. 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 Jadi tuan-tuan, berdasarkan pada jadual yang saya bagi ni kit 2A, kita buka kit 2A. Okay. Kit 2A iaitu B, tuan-tuan salin ya. B. Ya, Datuk yang ni. Ya. Oh, dok kenal lagi kit. Ni ni. Ada 4. Okey, Isim ada 3 jenis kedudukan. Satu depan. Ingat tak?
Ya, ni. Depan ya. Tengok depan tu kita kata B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8. Okey. Kita tengok ya. Okey. 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 B1, tuan-tuan, B1. Okey. Haraf jar menghimpit isim. Ya. Haraf jar menghimpit isim. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Kita kata tadi fi sabili. Bila haraf jar berada sebelum isim, maka isim tu dia jadi baris bawah. Nama dia bukan. Dalam kita basekan ayat ni. Kita base on ayat ni, bukan basekan B1 ni. Based on ayat ini. Ya? Based on ayat ini. Saya explain ayat ini dulu B1. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini fi sabili haraf jar bertemu dengan isim. Jadi kita kata B21. Betul tak? Okey. B21 ya. Fi sabili fi jar sabili majrur. Okey. Jadi haraf jar plus isim. Okey. B21. Okey. Ya. Kenapa tajuk depan tak? Tajuk depan? Itu silap. Ni maknanya balik kita tak tajuk lah, kita based on ayat. Based on ayat. Ayat ni. Ayat ni okey. Based on ayat. Okey. Kemudian perkataan Allah tu, apa ada Allah tu? Ya, perkataan Allah tu iaitu isim dihimpit oleh isim, iaitu kita kata sabilil lahi. Tengok ni. Ini isim makna jalan. Jalan itu milik Allah. Betul tak? Isim dengan isim. Yang ini dia baris bawah sebab dia dihimpit oleh haraf jar. Tapi dia di sini ya, dia baris bawah ni sebab dia dihimpit oleh sabil. Betul? Bukan dihimpit oleh fi. Fi menghimpit sabil. Kemudian sabil menghimpit Allah, menyebabkan Allah kena baris bawah. Jadi bila kita jumpa isim baris bawah dalam Quran, kita tahu dia isim dan barisnya bawah, maka sebelum tu mesti isim. Kerana dia jadi mudhafun ilaihi. Okey? Okey. Jadi ini B22. Okay. 22. B22. Okey. Jadi isim berbaris bawah jika dia dihimpit oleh haraf jar seperti P itu, dan juga dia dihimpit oleh isim lain, dia jadi mudhafun ilaihi. Boleh tak? Tak apa, kalau keliru dengar je. Minggu depan dengar lagi. InsyaAllah. Korang sabar je lah kan. Ini masuk ke dalam lubuk hati kita, ayat-ayat Allah yang sangat indah ini. Ya. Jadi insyaAllah segala penyakit kita selesai. Allah Ta'ala akan, ya, kecuali kalau kita dah memang nak dipanggil oleh Allah ke sana, kita pergilah kan. Ya, apatah lagi kalau dipanggil di tanah suci tak. Kita reda lah kan. InsyaAllah. Tak sangka pula belakang kita tak pernah nampak kan dia nak pergi sana kan. Biasa je. Sedih tak? Lepas tu perkataan ID, BID kom tu.
Ya, ID tu sama juga dengan 21. Haraf jar mengimpit isim. Ya. Ya, haraf jar dia mengimpit isim, iaitu B haraf jar dengan ID. Ya, BID. Jadi tanda majrur dia ya, sebab dia musanna. ID tu makna dua tangan. Ya, ya. Bukan lagi baris bawah. Kum. Okey. Ya. Jadi ini kita kata B21. Okey. Lepas tu ada lagi satu. Ya, B ni ada lagi satu. ID kom ini. ID kom. Ini kom ni. Kom ni jangan lupa kom tu isim dhamir. Tak? Okey, isim dhamir. Kita dah belajar dulu bila di belakang ni ada kom isim dhamir dengan sendirinya sebelum tu isim. Sama dengan isim ni juga. Bila isim dengan isim, yang ini sebenarnya duduk tepat baris bawah. Tapi dia ni pasal mabni. Ingat tak? Duduk tepat baris bawah. Jadi dia pun jadi mudhafun ilaihi. Okey? Jadi bila mudhafun ilaih dia jadi B22. Ya, haraf isim bersama dengan isim. Sama dengan ni. Tengok dalam ayat ni B21 22. Macam buat-buat je kan, disusun. Itu kata mudah tu. Mudah. Kalau pembadah menguasai 23 structure tu, baca Quran besok mudah aja. Bila kena isim, seronok besok. Okey. Okey. Kemudian seterusnya kita lihat perkataan ila tahlukah. Ya. Ila tahlukah tu maknanya haraf campur dengan isim, iaitu ila, tahlukati. Tahlukah tu artinya kebinasaan. Ya. Haraf bercampur dengan isim. Jadi bila haraf bercampur dengan isim, haraf tu nama haraf jar. Dengan sendiri ni jadi jar wa majrur. Ini haraf jar ya. Ini haraf jar bercampur dengan isim. Jadi jar wa majrur. Sama. B21, 22, 21, 22. 21 balik. Ya. Tak ada lagi campur-campur lain. Semua majrur belaka. Majrur. 21, 22. 23 tak ada. Okey? 23 tak ada. Okey. Kemudian seterusnya tengok isim saja. Isim Allah. Allah ni iaitu haraf nasab bercampur dengan isim. Nasab. Dua-dua boleh. Di situ dia beritahu nasah kan? Boleh. Dua-dua boleh. Nasah pun boleh, nasab pun tu. Dua-dua sama. Nasah tu dia menukarkan, nasab tu dia menjadikan isim tu bagi atas. Nama dia sama je. Nasah menukar, nasab dia menukar jadi bagi atas. Iaitu yang kedua tak? Yang kedua tak, dia punya tu 1, 2, ketiga. 1 jazam, 2. Nasab. Okey. Ini haraf nasab isim. Dia duduk pada isim saja, iaitu inna. Inna ni untuk isim saja. Ya. Inna Allah. Jadi isim Allah dikepung oleh inna. Inna tu nama dia haraf nasab isim.
ataupun nama juga haraf nasakh. Nama sama je. Okey? Nasakh. Ni N-A ataupun nasakh. Sama. Makna dia sama je. Okay. Jadi pada ayat ini, ayat larang kita kedekut berakhir ini, ya. Semua isim dihimpit oleh haraf ja, haraf kecuali dua dihimpit oleh isim sama isim. Boleh? Inna haraf. Isim inna. Yalah. Ini haraf. Ini isim. Jadi ini isim inna. Ini haraf nasab nama dia. Okey, boleh? Dia ada berapa badik? 4 ke 6 badik ni? Inna la'alla kai. Okey. Ya. Ni isim inna. Structure dia. B 10. Ya. B10. Siapa boleh kata B10? Wah, bagusnya, hebat. B10. Jadi 23 struktur ini semuanya tentang isim. Sama ada dia dihimpit oleh haraf, atau oleh isim sama isim, ataupun oleh fa'il. Yang menghimpit dia 3 saja. Sama ada dia sendiri, okey, ataupun haraf, ada 8 jenis, ataupun fa'il, ada 3 jenis. Itu saja. Susah ke? Tok guru zaman dulu, saya ingat dia main-main. Tua-tua ni baru saya tahu. Dia kata, "Mu kalau susah sangat, mu suruh ayah mu beli pisang." Nama dia dulu di kampung saya pisang putar. Tak putar. Pisang putar ni pisang yang paling murah sekali di kampung pada masa itu. Bila dia telah memasak, dia lurus dari buk dia gugur. Bila kita angkat je, luruh. Pisang putar kan. Pisang paling murah sekali. Sekarang ni pisang paling mahal sekali. Sekarang ni pisang raja, ya tak? Ataupun pisang apa? Pisang montel. Jadi tuan-tuan, kalau rasa susah sangat nak masuk, bawa pisang, tinggal kat situ. Kita makanlah. Sedekah kan. Tak payah beritahu lah. Beritahu kat ustaz je. Ini ustaz pisang saya ustaz. Susah sangat nak faham. Kena betul. Sedekah jariah ni menyebabkan kita mudah masuk belajar. Betul tak? Suka. Lepas tu saya buah mangga banyak kat rumah saya bawa. Bila saya freeze, saya tebang pokok ni, pokok apa tu, pokok kari, saya letak dalam plastik hitam, pergi hantar kedai-kedai. Jadi orang datang, kaum ibu datang nak beli sayur-sayur, ambil je, tak jual, ambil. Ya? Jadi free tak? Pahala dapat tak? Daun kari makin rimbun. Okay? Ada orang ditebang, MPS ambil. Okay? Membazir, rugi. Okey tuan-tuan? Belum lagi. Okey. Al-Muhsinin. Okey, lama sangat berhenti. Kenapa ada al-muhsinin? Innallaha yuhibbul muhsinin. Al-muhsinin tu isim. Ada alif lam. Dan isim tu mansub. Dia dihimpit oleh fi'il. Okey. B berapa? Ini fi'il menghisip isim. Fi'il dengan isim. Fi'il dia yuhibbu. Dalam fi'il ada fa'il, iaitu tersembunyi, memberi makna dia. Sesungguhnya Allah itu dialah yang mengasihi orang-orang yang baik ini jadi mangsa. So, setiap yang menjadi mangsa, yuhibbul muhsinin. Ni tuan-tuan. Yuhibbul
muhsinin. Nah, ini mansub dengan ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Mansub. Bila mansub, bila fa'il menghipit isim, maka isim tu jadi mangsa. Mangsa dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih, bi berapa? B11. Ingat, Allah sukakan siapa? Dia sukakan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang Allah suka. Maka dia jadi mangsa. Mangsa disukai oleh Allah. Mana bila jadi mangsa, dia jadi maf'ulun bih. Saya makan nasi. Saya makan apa? Nasi itu jadi mangsa. Nasi itu kena bagi atas. Saya makan nasia. Okey. Saya makan nasia. Okey. Nasia tu bagi atas. Okey. Okey, boleh? Boleh tak? Tak apa tuan-tuan. Jangan banyak-banyak. Sikit-sikit je cukup. Ya, ni banyak ni. Banyak ni. Jadi, kita baru jumpa satu. Isim dihimpit oleh fa'il. Bila fa'il B 11. Minggu depan kita khusus fa'il saja. Fa'il menghimpit isim, sama ada dia jadi fa'il, jadi naib fa'il, atau jadi mangsa. 3 tu je. Ataupun dia menunjukkan waktu. Kalau habis fa'il tu, tuan-tuan, oi seronoknya. Betul? Macam tak nak pijak bumi ni kan kita punya. Pandai, seronok kan? Ini hari ni haraf dengan isim. Lepas tu isim dengan isim. Cuma ada satu saja. Fa'il menghimpit isim. Bila fa'il menghimpit isim, isim jadi mangsa. Mangsa tu kena bagi atas. Okey? Nah, tuan tengok. B11 apa tu? Mana sebentar? B11, B12, B13, B14, B15, B16, itu semua fa'il menghipit isim. B11, 12, 13, 14, 15, 16, itu semua fa'il menghipit isim. Dia jadi 5-6 perkara tu. Antaranya dia jadi mangsa. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa je fa'il Al-Quran, tengok apa dia sebelum tu, apa dia selepas tu. Mesti isim. Kalau isim selepas tu, sama ada B11, B12, B13 sampai ke B16. Okey. Okey, bersama dengan saya kita terjemah allazina. Itu baca terjemah. Allazina, orang yang, boleh kata mereka yang yabkhuluna, bakhil. Jadi ya dengan waw nun tu memberi makna allazina atau hum, mereka yang bakhil. Wa ya'muruna, jangan tengok bawah, menyuruh an-nasa, manusia lain, bil bukhli, bakhil. Orang yang bakhil tapi dia menyuruh pula orang lain supaya bakhil macam dia. Wa yaktumuna, sembunyikan ma atahumullah, apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadli, daripada kebaikannya. Dia bakhil, dia suruh pula orang ikut dia, dan dia ni menyembunyikan apa-apa yang dia dapat daripada kelebihan Allah. Orang ini Tuhan kata apa hukum dia? Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Kami sediakan orang macam ini azab yang sangat menghinakan di dunia dan di akhirat. Ingat tu tuan-tuan. Ingat tu. Kalau orang kaya raya tapi susah nak didekati, nak masuk rumah pun tak boleh, untuk diri sendiri saja, Tuhan kata wa'tadna, kami menyediakan bagi orang ini terus dikata kafirin. Orang macam ni dikatakan kafirin, ingkar. Bukan kafir laknat tu, kafir ni ingkar, kufur dengan nikmat Allah. Dan mereka ini akan mendapat azab muhina, yang menghinakan.
Cuba cari berapa fi'il di sini. Kita jangan analisa habis, sebab kita ada masa lagi 10 minit. Cari berapa isim dalam ni. Siapa boleh bagi? Berapa semua sekali? Tuan Haji? Ya, isim saja. Tengok yang tersembunyi tu ya. Jangan tak nampak. Ya, Tuan Haji Yusuf berapa? Ya? Ya, berkolom fa'il. Fa'il mudhari' tu. Boleh bincang. Ya? 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 Ada berapa? Jawab ni. 9. 10. Ada lagi dapat 11 tak? Bila kita kena fa'il, selepas fa'il tu mesti isim walaupun dia mabni. Okey? Boleh kita jawab? Datuk berapa tu? Allazina. Isim kan? Isim mausul. Tetap dengan mabni. Anas. Manusia. Al-Bukhli. Bakhil, isim. Kataan ma tu apa? Isim mausul. Hum. Allah. Fadli. Dengan hi. Lepas tu na. Okey? Kafirin. Azaban. Muhina. Azaban. Muhina. Okey? Ya? 10. 11. 11 ya Tuan Haji ya? 11. Ma isim. Ma tu isim sebab dia datang selepas fa'il mudhari'. Selepas wa yaktumuna. Yaktumuna tu fa'il mudhari' kan? Bila datang selepas fa'il mudhari', perkataan isim lah. Okey. Okey. Minggu depan insya-Allah kita tuan-tuan bawa ni lagi. Minggu depan kita belajar fa'il menghimpit isim. Okey? Tuan-tuan nampak tak perkataan wa ya'muruna nas? Nampak tak? Ya'muruna. Fa'il kan? Dia menghimpit isim. Isim jadi bagi atas. Sebab jadi bangsa. Nas. Tuan-tuan tak payah tahu makna. Dengan hanya tahu dia itu isim cukuplah. Dan kena dia bagi atas, tahu dia itu jadi mangsa. Maf'ul bih. No problem. Okey? Okey. Oleh kerana hari ni nampaknya pembelajaran kita licin, lancar, kita balik awal. Boleh? Balik awal ni seronok kan? Balik awal 5 minit lah, 10 minit awal. Tuan-tuan boleh berehat. Kalau ada bahan-bahan tak dapat, dapat pada Kamil, apa-apa bahan tak dapat, sedang elok hujan lah. Okay, siapa yang belum dapat lagi kit ni? Kit lengkap. Ambil pada Kamil. Kit. Harga dia RM20. Kit. Kena ambil lah. Ambil yang ni lah. Bayar. Okay, bayar. Ini sebenarnya harga dia sumbangan pada sekolah kita. Kalau nak ikut harga tak sampai. Sumbangan pada Ar-Rahmah School.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil azaimi wal ja'mi karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.